Dari Utsman ibn Affan berkata, aku mendengar Nabi SAW bersabda, sesiapa yang membaca Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas sami'ul alim, yang bermaksud dengan nama Allah yang dengan namanya tidak ada sesuatu pun yang dapat memberikan kemudaratan di bumi maupun di langit. Dialah yang maha mendengar lagi maha mengetahui. Sebanyak 3 kali, maka dia tidak akan ditimpa bala yang datang secara tiba-tiba sehingga subuh. Dan barang siapa yang membacanya ketika subuh sebanyak 3 kali, maka dia tidak akan ditimpa bala secara tiba-tiba sehingga petang, iaitu malam. Hadis rawahu Abu Dawud menurut Syekh Syu'ib Al-Arnud. Hadis ini adalah hasan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hari ini dapat kita bertemu dalam slot Bahasa Melayu Sekolah Rendah, tuition dalam talian, tuition online, Perlis Mengaji. Sebelum kita melanjutkan pelajaran, eloklah kita membaca doa belajar terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah alaina hikmatika wa asyur alaina min khuzaini rahmatika ya arhamar rahimin. Alhamdulillah, hari ini dapat kita bertemu lagi untuk kali kedua bersama Cikgu Fazilah dengan topik kita hari ini, imbuhan. Topik kita hari ini, imbuhan. Okey? Dan cikgu mengharapkan selepas berakhirnya paparan ini, perkongsian pada hari ini, kamu dapat menggunakan kata berimbuhan dengan tepat. Menggunakan kata berimbuhan dengan tepat dalam pelbagai situasi, dalam pelbagai konteks ayat. Okey, apa yang kita nak belajar hari ini adalah tentang imbuhan, apitan, akhiran, sisipan dan juga awalan. Okey. Di sini cikgu paparkan 3 paparan gambar. 3 paparan gambar. Awak cuba perhatikan dalam gambar ini. Cuba awak kesan. Apakah kesalahan yang kamu dapat jumpa dalam ketiga-tiga gambar ini? Cuba awak perhatikan, awak teliti. Apa kesalahan yang kamu dapat kesan dalam 3 gambar ini? Okey. Cikgu bulatkan di sini. Okey, cuba tengok, cikgu bulatkan di sini. Di sini telah menunjukkan bahawa adanya kesalahan penggunaan kata yang berimbuhan. Contohnya untuk gambar yang pertama, kesalahan penggunaan kebersihan di situ. Yang sepatutnya kebersihan. Okey, kebersihan. Dan untuk paparan gambar yang kedua, penggunaan berbahaya di situ tidak betul, tidak gramatis. Sepatutnya imbuhan mer itu kita perlu gantikannya dengan imbuhan ber. Menjadikannya berbahaya. Ataupun kita boleh gunakan dia penggunaan perkataan mara bahaya. Okey, mara bahaya. Manakala gambar yang nombor 3 di situ, awak tengok cikgu bulatkan penggunaan perkataan juru hebah di situ. Okey, juru hebah ini perkataannya yang sepatutnya perlu dirapatkan. Juru hebah dirapatkan. Di sini berlakunya kesalahannya sebab dia eja secara berasingan. Okay? Dan juru hebah ini juga sama macam juru rawat. Juru rawat pun dieja rapat. Okay? Okay, kebersihan, berbahaya dan juru hebah. Okey, di sini seterusnya cikgu paparkan 4 jenis imbuhan. 4 jenis imbuhan yang kita nak belajar hari ini. Awalan, apitan, sisipan dan juga akhiran. Yang di bawah ini cikgu sertakan sebahagian bentuk imbuhan. Dan kalau awak perhatikan di sini penulisan cikgu di sini P-E-N ni. N ni besar. M-E-N ni cikgu buat N besar. N besar. Kenapa penulisan cikgu seperti ini? Sebenarnya di sini cikgu nak maklumkan bahawa dalam imbuhan pen ini
ada lagi variasi lain ataupun ada lagi bentuk lain. Misalnya di sini, kalau men ini, N besar ini menunjukkan ada bentuk me, ada bentuk mem, ada bentuk men, ada bentuk meng dan juga menge. Begitu juga dengan imbuhan PEN ini, pen ini. Pen ini juga menunjukkan adanya variasi lain, bentuk lain. Seperti yang cikgu kotakkan dengan warna merah ini, imbuhan pen ini dia boleh bertemu ataupun dia boleh menjadikannya pem, pen, penge dan penge. Jadi yang cikgu nak maklumkan di sini bahawa ada banyak variasi sebenarnya dalam setiap bentuk imbuhan. Okey, secara imbas lalu, ulang kaji sikit, cikgu nak maklumkan bahawa dalam imbuhan kata nama, dalam golongan kata nama, ada beberapa jenis imbuhan yang boleh digandingkan bersama. Contoh di sini, imbuhan kata nama awalannya bentuk macam tu. Kalau akhiran an sahaja. Apitannya begitu dan juga sisipannya. Begitu juga dengan golongan kata kerja. Dalam golongan kata kerja, ada imbuhan-imbuhan tertentu yang sesuai digandingkan dengan dia. Dan begitu juga dengan kata adjektif. Kata adjektif ni bentuk terbitannya lebih terhad berbanding kata kerja maupun kata nama. Okey, ini secara seimbas lalu sahaja. Dan cikgu simpulkan di sini bahawa setiap penggunaan kata terbitan ini awak akan aplikasikan dalam setiap kehidupan awak. Dalam keadaan awak berbual pun awak menggunakan imbuhan. Dalam keadaan di dalam PDP awak pun awak menggunakan aplikasi penggunaan imbuhan ini. Begitu juga dalam bentuk penilaian ataupun peperiksaan, awak akan gunakan penggunaan imbuhan ini dalam setiap kata bergantung pada situasi ayat. Kalau dalam bentuk peperiksaan pemahaman bahasa Melayu kertas 011, awak akan diuji dalam bentuk soalan objektif misalnya, dan ataupun dalam bentuk soalan subjektif, awak perlu isi tempat kosong misalnya, isikan kata kerja yang ada imbuhan. Itu contohnya. Selain daripada itu juga, yang pentingnya di sini dalam konteks penulisan bahasa Melayu kertas BM 012. Ini yang penting. Sebabnya kesalahan penggunaan kata berimbuhan itu, kesalahan penggunaan imbuhan itu akan menjejaskan markah bahasa awak. Dalam karangan, mesti menggunakan kata imbuhan yang tepat mengikut golongan katanya. Okey. Seterusnya di sini, cikgu nyatakan sedikit tentang konsep apa tu imbuhan awalan. Bagaimana kita nak guna imbuhan awalan? Okey, imbuhan awalan diletakkan di hadapan kata dasar. Contoh di sini cikgu letakkan baca, kata dasar baca. Sebelum baca ini, adanya imbuhan pem dan menjadikannya pembaca. Begitu juga dengan lari, kata dasar lari, dia datang imbuhan pe di sini menjadikannya pelari, orang yang berlari. Begitu juga dengan jalan, kata dasar jalan bertemu dengan imbuhan ber menjadikannya berjalan. Ini menunjukkan imbuhan awalan hadir di hadapan kata dasar. Kata dasar, ini kata asal kita. Okey, ini pula cikgu paparkan imbuhan akhiran. Kalau awal tadi, imbuhan dia datang sebelum kata dasar. Kalau akhiran ni, imbuhan tu dia hadir di belakang kata dasar. Contohnya di sini, makan, kata dasar makan dan menerima imbuhan an, menjadikannya makanan. Nyanyi, menerima imbuhan an, menjadikannya kata terbitan nyanyian. Nyanyian. Kasih, menerima imbuhan i, menjadikannya kasihi, dan hantar menerima imbuhan akhirkan menjadikan hantarkan. Okey. Sisipan pula. Sisipan ini dia hadir di celah kata dasar. Contohnya di sini, kata dasar kuping menerima imbuhan IR, dia hadir di celah-celah tu menjadikannya satu kata terbitan yang mantap, kata terbitan yang sering digunakan, keruping. Begitu juga dengan kata getar, menerima imbuhan sisipan dan menjadikannya geletar, geletar, dan serbak. Kata dasarnya serbak menerima imbuhan kata dasar IM ini menjadikannya semerbak. Okey.
Kata terbitan daripada imbuhan sisipan ini kebanyakannya sudah kukuh dalam penggunaan seharian kita pada hari ini. Okey, imbuhan apitan pula diletakkan di hadapan dan belakang kata dasar. Kata dasar duduk di tengah. Dia berada di tengah dan di awalnya ada imbuhan dan di belakangnya juga ada imbuhan akhiran. Menjadikannya terapit di tengah-tengah. Menjadikannya membasahi contohnya. Ataupun kata dasar buat jadi terima apitan menjadi pembuatan. Dan begitu juga dengan beri, menerima imbuhan apitan di dengan kan menjadikannya diberikan. Ini contoh apitan. Okey. Di sini cikgu paparkan beberapa contoh perkataan yang awak akan temui dalam mungkin dalam penulisan awak, mungkin awak guna dalam pertuturan awak dan sebagainya. Okey, awalan. Ini akhiran. Okey, kita ada mainan, bersarkan, berkati, angkasawan. Okey, hadirin, hadirat. Okey, awak tengok di sini. Kenapa cikgu bulatkan di situ? Okey, cikgu nak tambah sikit pengetahuan sedia ada awak. Selain daripada imbuhan an, mainan. Selain dari imbuhan kan, selain daripada imbuhan i, ada imbuhan-imbuhan lain. Contohnya wan, wati, man, hadirin, in belakang dan hadirat, at belakang tu merupakan imbuhan pinjaman. Imbuhan pinjaman dari bahasa asing. Macam wan, wati, man ini kita pinjam imbuhan ini daripada bahasa Sanskrit dan kita gunakan dalam penggunaan seharian kita dalam bahasa Melayu. Begitu juga dengan hadirin dan hadirat, in belakang tu dengan at ini kita pinjam dari bahasa Arab. Dan begitu juga dengan patriotisme ini kita pinjamkannya daripada bahasa Inggeris. Dan kita sudah sedia maklum, kita dah guna dalam penggunaan bahasa Melayu yang selalu dah, yang kerap. Okey, ini sisipan. Sisipan, gerodak, jelajah, gemerlap, dan ini contoh perkataan yang ada imbuhan apitan. Okey, diperdengarkan kehausan. Okey, sebelum kita pergi lebih lanjut, cikgu nak bawa awak semua untuk kita mengenal. Kita mengenal. Awak ingat tak cikgu maklum tadi tentang imbuhan, jenis imbuhan. Okey. Okey. Kita tengok sama-sama di sini. Okey, kita cuba cari mana imbuhan awalan. Dia minta kita cari awalan. Okey, bermain. Bermain ini kata dasarnya main dan dia menerima imbuhan awalan bermain di sini. Seterusnya, kita cari lagi, dia minta kita cari imbuhan awalan. Okey, imbuhan awalan. Kalau awak masih jumpa, mana awalan? Kita nak cari imbuhan awalan. Okey, teruskan. Okey, diambil. Diambil, kata asalnya, kata dasarnya ambil dan dia menerima imbuhan adi. Awalan, diambil. Okey, sekarang kita tengok pula mana lagi imbuhan awalan. Okey, kita cari. Okey, menjual. Menjual ini, jual kata dasar dan dia menerima imbuhan menjadikannya menjual. Okey. Menjual. Okey, sekarang kita tengok apa lagi yang dia minta kita. Dia minta kita mencari imbuhan akhiran pula. Jom kita cari. Akhiran. Okey, nampak? Mainan. Main. Dia terima imbuhan an, menjadikannya perkataan berimbuhan akhiran. Mainan. Okey, jom. Jalan lagi. Kita cari akhiran. Kita cari akhiran lagi. Mana akhiran? Okey, cikgu dah jumpa. Penuh. Penuh. Diterima imbuhan i di belakang, menjadikannya penuhi. Imbuhan akhiran. Dan kita cari lagi kalau kita dapat jumpa. Okey. Tak ada. Okey, mana lagi akhiran? Akhiran. Okey, minuman. Minum kata asal diterima imbuhan an, menjadikannya minuman. Okey. Ada lagi? Okey.
Tengok soalan dia nak apitan pula. Apitan. Kita cari apitan. Dia apit perkataan tu di tengah-tengah. Okey, cikgu dah jumpa. Permainan. Main. Kata dasar main, dia terima imbuhan per dengan an. Menjadikannya permainan. Apitan. Permainan. Kita cari lagi. Okey, cikgu jumpa. Okey, diuji. Apitan ke? Bukan. Diuji awalan. Kita cari apitan. Mana apitan lagi? Okey, cikgu jumpa dah. Okey, tanding. Kata dasarnya tanding, dia terima imbuhan per dengan an. Menjadikannya pertandingan. Okey, seterusnya cikgu dah jumpa di sini menang. Kata dasarnya menang, dia menerima imbuhan me dengan i, menjadikannya memenangi. Okey, apitan memenangi. Ada lagi? Okey, satu lagi, laku. Melakukan juga apitan. Okey, melakukan. Okey, kita tengok kehendak soalan seterusnya. Dia minta kita cari sisipan. Di celah-celah sisipan. Jom ikut cikgu teroka bersama-sama. Okey, jajah diterima imbuhan sisipan, menjadikannya jelajah. Jelajah. Kita cari lagi cintai. Bukan. Lagi guruh. Allah, lari. Tu dia. Diligan. Okey, guruh. Guruh dia terima imbuhan sisipan, menjadikannya gemuruh. Gemuruh. Okey, kita cari lagi sisipan. Okey, suling. Suling menerima imbuhan sisipan juga di sini, menjadikannya seruling. Seruling adalah imbuhan sisipan. Seruling. Dan itu sahaja aku rasa. Okey, sekarang kita beralih kepada paparan yang seterusnya. Okey, untuk pemahaman yang lebih lanjut, di sini cikgu paparkan beberapa contoh soalan yang ada kata berimbuhan, yang ada kata terbitan, dan kita belajar mengenal sama-sama kenapa jawapan ini dan kenapa bukan jawapan ini dalam setiap soalan yang cikgu akan kemukakan. Okey, dan di sini juga cikgu nak meminta ataupun memohon kamu untuk menjawab soalan bersama-sama dengan cikgu. Awak cuba komen di ruangan Facebook Jabatan Pendidikan Negeri Perlis. Awak komen nombor 1, jawapannya apa? C contohnya. Alamak, terbagi tahu pula. Okey, nombor 1. Pak Salman ialah syarikat kereta yang dimiliki oleh Datuk Ghaffar. Pak Salman ialah apa syarikat kereta? Adakah perurus, atau pengurus, atau juruurus? Okey. Jawapannya adalah pengurus syarikat. Pengurus syarikat maksudnya di sini, Pak Salman itu dilantik sebagai orang yang menguruskan syarikat itu. Dia dilantik untuk menguruskan syarikat itu. Apa bezanya pengurus dengan juruurus di sini? Okey, kalau juru di sini, penggunaan juru di sini menunjukkan bahawa ahli. Juru tu merupakan imbuhan pinjaman yang bermaksud ahli. Contohnya jururawat. Jururawat itu merupakan ahli yang merawat, orang yang merawat, orang yang ada bakat, ada keistimewaannya. Dia dah biasa dengan pekerjaan itu. Jururawat, orang yang merawat ataupun ahli yang merawat. Tetapi untuk konteks soalan ini, Pak Salman itu dirujuk sebagai orang yang mengurus. Dia baru dilantik oleh Datuk Ghaffar. Okey, kita tengok soalan yang nombor 2. Ibu, buah mangga tersebut sebelum dijual di Pasar Tani Kangar. Ibu, dia buat apa dengan buah mangga tu sebelum dijual? Okey, contoh kalau di Perlis ni, sangat terkenal dengan mangga harum manis kan? Mangga harum manis, kalau ada sesiapa yang pengusahanya, selepas buah itu hampir masak, pengusaha ini akan mengambil buah itu dan dia akan kelas. Grade A, yang buruk dia buang, grade C contohnya kan? Itu maksudnya ke sini, kita nak kelas buah tu. Okey, tetapi dalam konteks soalan ini, apakah jawapan yang tepat? Ibu di kelas buah mangga, ataupun ibu berkelas buah mangga, ataupun ibu mengelas buah mangga, ataupun D, ibu mengkelas buah mangga. Cuba awak komen pada ruangan di bawah. Kita tengok adakah jawapan awak sama dengan jawapan sahabat-sahabat yang lain. Okey,
Cuba tengok. Okey. Cikgu nampak C. Okey. Awak cakap C. Ibu mengelas buah mangga. Mengelas buah mangga yang tepat. Asalnya di sini kata kelas. Kata kelas. Tetapi kenapa awak tak ambil jawapan D? Mengkelas sebab asalnya K. Kelas. Kenapa? Kenapa? Cuba kita cikgu. Kenapa awak pilih mengelas? Okey. Sebenarnya di sini kata asal di sini kelas. Betul? Kelas. Okey. Kata asal kelas ni apabila terima imbuhan men, dia akan bertukar. K tu akan bertukar kepada NG. Akan bertukar kepada NG. Sebabnya K, ke. Tengok, ke, nge. K dengan NG ini dia berada dalam daerah sebutan yang sama. Jadi K ini dia perlu diluluhkan dan menggantikannya dengan NG. Begitu juga dengan perkataan lain. Perkataan ataupun huruf lain P, T, S ini. Kata asalnya yang bermula dengan huruf P, T dengan S, apabila menerima imbuhan men, dia perlu luluhkan huruf awal ini. Dia perlu gugurkan huruf awal ni dan gantikan dengan, kalau K ganti dengan NG, S ganti dengan NY, T ganti dengan N, P ganti dengan M. Sebabnya, anak murid je tanya, kenapa cikgu kena tukar? Kalau tak tukar, tak bolehkah? Okey, sebabnya K digantikan dengan NG ini sebab daerah sebutan dia yang sama, daerah artikulasi yang sama. Kita perlu tukar dengan bunyi sengau kan? Bunyi sengauan. Okey, ini mengelas tadi. Okey, sekarang nombor 3. Jabatan Kerja Raya akan jalan yang dibina 7 tahun lalu untuk kemudahan penduduk setempat. Apakah jawapan di sini? Melebar jalan, memperlebarkan jalan, atau berlebar jalan, atau memperlebar jalan. Apakah jawapan di sini? Okey. Awak akan keliru sama ada penggunaan memperlebarkan atau memperlebar. B atau D. Di sini ada gangguan. B dengan D itu sebagai gangguan. Memperlebarkan ke melebar? Memperlebar. Okey, kita tengok jawapannya adalah memperlebar. Memperlebar. Jawapannya memperlebar. Kenapa memperlebar? Kenapa memperlebar? Kita tengok. Okey, memperkan. Kita nak bincangkan di sini memper dengan memperkan. Kalau memper, dia hadir dengan kata adjektif macam tadi, memperlebar, memperbesar rumah, memperbesar, memperbesar. Memperbesar tu kata adjektif. Ataupun memperlebar tadi. Lebar tu kata adjektif, memperlebar. Dia akan jadi memper. Tak perlu ada kan. Berbeza dengan memperkan, dia ada di tengahnya kata kerja. Kata kerja. Contoh di sini cikgu bagi, memperlebarkan jalan itu. Ini salah. Memperlebarkan jalan itu salah. Yang keduanya, memperlebar jalan itu. Kalau ini betul. Memperlebar jalan itu betul. Sebab dia kata di sini, memper dengan kata adjektif. Tak perlu ada kan. Kalau dalam situasi yang kedua ini, memperkatakan hal itu. Memperkatakan hal itu, di sini dia merujuk konteks kata kerja. Kata kerja. Ini baru boleh letakkan. Dan kalau awak guna memperkata hal itu, ayat ini menjadi tidak tepat. Tidak gramatis. Itu yang perbezaan memper dengan memperkan. Okey. Sekarang kita tengok soalan yang seterusnya. Pepara yang sengit itu menyebabkan beberapa biji pinggan sedikit dari tempat asalnya. Okey, pepara. Tahu tak pepara tu apa? Contohnya macam di rumah nenek awak selalu ada kan? Tempat letak pinggan kan? Pepara. Pepara, contoh tempat letak pinggan. Awak letak pinggan ke cawan di sini. Kemudian bila pepara tu sengit, dia sengit. Bila dia sengit, pinggan, cawan, alatan di atas ini, dia akan bergerak sikit. Bergerak sikit itu kita panggil dia sesar. Sesar. Dia bergerak sedikit, sesar dari tempat asalnya. Okey, kata asal di sini sesar.
Apakah jawapan yang tepat? A, B, C atau D? Awak komen. Nombor 4, apakah jawapannya? Okey, kata yang tepat di sini adalah menyesar. Menyesar sedikit dari tempat asal. Kata asal yang sesar. Kenapa jadi cikgu? Sebab macam cikgu dah bagi tahu yang sebelum tadi, kalau S ini dia terima imbuhan awalan men, dia akan bertukar S menjadi NY, iaitu bunyi sengau yang artikulasi yang sama dengan S. Nya sama daerah artikulasi dia. Itu sebab kenapa dia tukar menjadi NY. Sesar, menerima imbuhan men, menjadikannya menyesar. Okey, tengok nombor 5. Kami terdengar bunyi apa dari padang pada waktu malam kerana tempat itu dikatakan tempat bertempurnya askar Jepun dan British suatu ketika dahulu. Suatu malam, mungkinlah mereka berkemah kan, berkemah di padang. Mereka terdengar satu bunyi ni. Apakah nama bunyi ini? Dan mereka percaya dulu tempat ini menjadi tempat bertempurnya askar Jepun dengan askar British. Apa kaitannya bunyi ini dengan askar Jepun ni? Adakah geletar? Adakah gemerencang? Ataupun gemuruh? Ataupun kerontang? Di sini dia uji awak dengan sisipan. Soalan sisipan. Imbuhan sisipan. Adakah geletar, gemuruh, gemerencang atau kerontang? Okey. Jawapannya gemerencang. Gemerencang. Apa tu gemerencang, cikgu? Gemerencang ni sebenarnya bunyi yang seolah-olah macam senapang. Bunyi senapang. Bunyi senapang dia disebut sebagai gemerencang. Dan di sini bila kata askar Jepun, kata kunci dia bertempur, adanya peperangan. Bila perang askar ni, biasanya apa senjata yang askar tu pegang? Mestilah senapang kan. Bila senapang, agak-agak bunyi apa yang berkaitan dengan senapang? Tentulah bunyi gerencang. Gerencang ataupun menerima imbuhan sisipan di sini, gemerencang. Okey? Bunyi gemerencang. Okey, hujahan bernas yang dikemukakan oleh peguam itu membuktikan bahawa beliau memiliki yang tinggi. Adakah kecekapan? Adakah keterampilan yang tinggi? Atau kemenjadian yang tinggi? Ataupun kecendekiaan? Apakah jawapan di sini? Seorang peguam, dia bijak berbahas, dia bijak berhujah. Jadi di sini apakah perkataan yang sesuai, yang bersinonim dengan bijak? Di sini jawapannya adalah kecendekiaan. Kata asal di sini cendekia. Orang yang bijak pandai dan menerima imbuhan ke dengan an. Okey, ini nombor 6. Okey. Seterusnya nombor 7. Keluarga Datuk Rosman tetamu dengan pelbagai juadah sempena sambutan Hari Raya. Datuk Rosman tetamu datang rumah pada Hari Raya. Jadi dia buat apa dekat tetamu? Dia sedang buat apa? Dia menghidangkan juadah, dia menghidang juadah kan. Okey. Di sini dalam konteks ayat ini, keluarga Datuk Rosman apa tetamu? Dihidang tetamu atau menghidangi tetamu atau menghidangkan tetamu atau berhidangkan tetamu? Nombor 7, apakah jawapan kamu? Tulis nombor 7, apakah jawapan kamu? Cikgu bagi pembayang di sini sama ada B atau C. Menghidangi atau menghidangkan? Okey, kita tengok. Jawapan yang sebenarnya adalah menghidangi tetamu. Menghidangi tetamu. Kenapa menghidangi? Kita tengok di sini. Sekiranya imbuhan men, I, dia akan diikuti dengan orang. Kalau imbuhan men, kan, dia diikuti dengan benda atau objek di belakang ayat ini. Contohnya, nombor 1, menasihati Ali. Ini I ini, men I ini diikuti dengan orang, Ali. Betul. Kalau yang nombor 2, menasihatkan
kan Ali. Kan Ali. Cikgu bagi tahu dalam kotak tadi, kalau men kan dengan benda. Ali ni orang. Jadi nombor 2 ni salah. Dan nombor 3, menghidangkan tetamu. Menghidangkan tetamu. Kan ini, cikgu maklum tadi di sini diikuti dengan benda. Tetapi tetamu ini menunjuk sebagai orang. Jadi salah di sini. Nombor 4, menghidangi tetamu. Ini baru betul sebab imbuhan i belakang ini dia diikuti dengan orang. Begitu juga dengan menghidangkan nasi lemak. Menghidangkan ini dia ikuti dengan benda. Nasi lemak ini adalah benda. Dan untuk awak mudah ingat, men-i ni untuk orang ke untuk benda cikgu? Nak mudah ingat, tengok sini cikgu bagi formula sikit. Nampak tak? Men-i. Allahu Akbar. Okey, maaf. Men-i sini. Okey, I. I ni belakang. Awak nampak tak cikgu bulatkan di sini? Ada kepala, ada badan. Cikgu letak tangan 2 di sini menunjukkan kata macam orang. Macam orang. Ingat kalau I ni, ni macam orang ni. Ada kepala, ada badan. Diikuti dengan orang. Ingat yang ini. Ingat yang ini. Okey. Men-i, men-kan. Sama juga macam ini. Menghadiahi, menghadiahkan. Kalau menghadiahi diikuti dengan orang ataupun objek bernyawa. Memberikan hadiah kepada siapa? Kepada orang lah kan? Kepada orang. Ni orang. Ayah menghadiahi adik. Menghadiahi orang, menghadiahi adik. Menghadiahkan pula, dia memberikan sesuatu atau menghadiahkan benda. Ayah menghadiahkan. Kena benda. Apakah benda itu? Basikal. Benda itu basikal. Okey, ini contoh. Dan nombor 8, tengok di sini nombor 8. Doktor pesakit itu dengan ubat pelali. Doktor pesakit itu dengan ubat pelali. Doktor buat apa dekat pesakit itu? Disuntik pesakit. Ada doktor pula pergi suntik pesakit kan? A itu salah dah. B, menyuntikkan pesakit. Atau C, menyuntik pesakit. Atau D, bersuntik pesakit. Apakah jawapan kamu? Nombor 8, apa jawapan awak? Tulis pada ruangan komen. Okey. Jawapannya adalah menyuntik pesakit itu. Doktor menyuntik pesakit itu. Okey, soalan cikgu untuk awak. Kenapa kita tak guna menyuntikkan pesakit? Menyuntikkan pesakit kenapa salah? Okey, kita tengok kenapa dia salah di sini. Okey. Me-i atau mekan dengan satu atau dua objek. Okey, doktor menyuntik pesakit itu dengan ubat pelali. Doktor menyuntik pesakit itu dengan ubat pelali. Okey, menyuntik diikuti dengan pesakit ini objek yang tidak bergerak. Yang nombor 2, doktor menyuntikkan ubat pelali kepada pesakit. Ubat pelali ini objek bergerak. Jadi dia adakan. Apa tu bergerak cikgu? Apa tu yang tak bergerak? Sebenarnya macam ni. Doktor dia suntik ubat kan. Ubat tu yang masuk ke pesakit. Jadi ubat tu adalah sebagai objek bergerak. Dia yang masuk. Objek bergerak. Bila ada kan, menyuntikkan, dia diikuti dengan objek bergerak. Ini sebahagian petua lah kan. Macam itulah kita kata. Kalau menyuntik, tak ada kan, dia bertemu dengan objek yang tidak bergerak. Macam pesakit di sini. Okey. Contoh kedua di sini cikgu bagi. Murid-murid mengisi beg sekolah dengan buku. Berbeza dengan yang kedua, murid-murid mengisikan buku ke dalam beg sekolah. Awak cuba kenal pasti apa yang bergerak, mana objek yang tidak bergerak. Yang nombor 1 tu, murid mengisi beg sekolah dengan buku. Murid mengisi beg sekolah. Beg sekolah tu dia pegun, tetap di situ kan. Yang kita isi tu buku. Macam yang nombor 2, murid-murid mengisikan buku. Buku tu yang bergerak. Kita bawa buku ni, pegang buku ni, kita masukkan dalam beg, mengisikan buku. Itu yang dimaksudkan dengan bergerak. Okey? Dan begitu juga dengan contoh ini. Ini dalam konteks yang berbeza. Razin menaiki tangga itu.
Razin menaiki tangga itu. Dan nombor 2 itu, Rosnah menaikkan bendera. Menaikkan bendera. Bendera tu bergerak tak? Dah tentulah bergerak. Berbeza dengan yang tangga itu. Okey, ini sebahagian lah. Cikgu bagi sebahagian. Yang mudah awak ingat lah. Okey. Dan kita rehatkan minda sekejap, 2 minit. 2 minit, awak cuba tonton video yang cikgu akan pertontonkan ini. Okey, jom tengok. Okey anak-anak. Okey, minta maaf nak ada sedikit masalah bunyi di sini. Okey, tak apa. Yang penting awak faham apa yang dipaparkan tadi. Okey, kalau awak tengok tadi, objek yang ditunjukkan yang berwarna ungu ini melambangkan sebagai virus virus lah, kita virus COVID-19. Okey, kalau awak boleh nampak virus ni, mudahlah untuk kita lari kan. Kita boleh hindarkan dari dia. Tapi malangnya kita tak dapat mengelakkannya. Jadi di sini mesej yang ingin disampaikan di sini, kita perlu berjaga-jaga, gunakan pelitup muka, gunakan pencair pembasmi kuman, dan pada masa yang sama kita perlu mengamalkan penjarakan sosial. Okey? Dan di sebalik video ini sebenarnya cikgu nak membawa kamu dalam satu bentuk, dalam bentuk sini. Okey, tengok dulu di sini. Okey, sila pakai tepung muka. Sila pakai tepung muka, mas. Dia suruh kita pakai tepung muka ke dia suruh kita pakai topeng muka sebenarnya di sini? Sebenarnya di sini, kalau kita dalam kehidupan seharian kita, kalau kita salah penggunaan kata ataupun salah penggunaan imbuhan, ia telah membawa makna yang berbeza. Makna yang lain. Kalau di sini maksud tak sampai sebabnya tepung muka kan. Jadi itulah kepentingannya kita belajar tentang bahasa kita ini. Okey, cikgu nak menarik perhatian kamu dengan satu perkataan ini. Penjarakan sosial. Perkataan ini sangat selalu kita dengar kan. Dan cikgu yakin selepas kita dah mulakan pengajaran pelajaran kita di sekolah, dan isu pandemik ini merupakan satu isu yang global, isu yang besar, dan cikgu yakin banyak soalan-soalan penilaian yang akan menguji awak yang berkaitan tentang topik pandemik ini, topik COVID-19 ini. Jadi, bila kita belajar tentang topik kesihatan nanti, dia akan ada penggunaan perkataan-perkataan tertentu, misalnya pelitup muka ataupun penjarakan sosial. Okey, bila guna penjarakan sosial di sini, awak perlu pastikan penggunaan kata awak itu tepat. Ejaannya betul. Okey, penjarakan sosial di sini sebenarnya 1K. 1K sahaja. Penjarakan sosial, bukan penjarakan sosial. Ingat yang itu.
Dia akan membantu awak menulis bina ayat mungkin, bahagian A. Mungkin juga untuk menulis karangan. Kalau awak salah penggunaan K ni, awak buat 2K, awak telah dipotong markah bahasanya. Okey, itu pentingnya awak tahu. Penjarakan sosial. Okey, soalan cikgu. Kenapa kita tidak guna 2K? Okey, kita tengok di sini. Kata asal di sini adalah jarak. Kata asal dia jarak. Bukan kata asalnya penjara. Okey, kata asal jarak, dia terima apitan pen dengan an. Menjadikannya kata nama penjarakan. Kata nama penjarakan. Okey, bila kata nama penjarakan, imbuhan yang sesuai dan tepat untuknya adalah pen-an. Bukan pen-kan. Itu yang cikgu maklum tadi. Dalam slot cikgu yang beberapa minit yang lalu, cikgu dah maklum. Kalau kata nama, macam penjarakan tadi kata nama kan? Kata nama, dia ada imbuhan yang patut digunakan dan boleh digunakan. Ni, pen-an di sini. Ada tak jumpa pen-kan di sini? Tak ada. Jadi sebab itulah penggunaan penjarakan 2K tu salah. Itu yang cikgu nak bawa ni. Penjarakan. Ini. Ingat 1K, penjarakan sosial. Jangan salah, jangan silap. Okey, kita teruskan dengan pengukuhan. Di sini cikgu letakkan kata dapat. Dia ada 6 variasi lain. Okey, nombor 1. Pelajar itu hadiah. Apakah jawapannya? Mendapat hadiah. Okey, sama-sama jawab dengan cikgu mendapat hadiah. Okey, nombor 2. Ali mengenai keharmonian kaum dibincangkan. Pendapat Ali, pendapat Ali. Nombor 3. Buah-buahan itu hanya di kawasan tropika. Hanya apa tu? Hanya terdapat di kawasan tropika. Nombor 4. Dia menyimpan sebahagian daripadanya untuk masa tua. Dia menyimpan sebahagian apa? Ni. Duit, berkaitan dengan duit. Pendapatan. Dia gaji, dapat duit, dapat pendapatan. Okey. Nombor 5. Dia cuba pertolongan daripada penduduk kampung. Dia cuba apa? Cuba mendapatkan pertolongan. Dan yang keenam, jika dia bersalah, dia boleh dihukum selama 20 tahun. Jika dia didapati bersalah. Okey. Okey, sekarang kita tengok yang kedua, dalam. Ada terdalam di sini, ada mendalami, mendalam, sedalam, mendalamkan, pedalaman. Okey, nombor 1. Fatihah berura-ura hendak pengetahuannya dalam bidang komputer. Dia nak buat apa dengan bakat yang dia tu? Dia nak cuba mendalami lagi. Dia nak cuba belajar lagi. Okey, nombor 2. Pekebun itu lagi lubang yang digalinya tadi. Kata kunci di sini lubang. Apa pekebun tu buat? Dia mendalamkan lubang itu. Okey, nombor 3. Pengetahuannya dalam bidang komputer semakin apa? Setelah mendapat segulung ijazah. Pengetahuan dia ada, semakin apa? Semakin mendalam. Dulu sikit je, sekarang semakin mendalam. Okey. Nombor 4 pula. Orang-orang asli itu tinggal di kawasan apa? Tinggal di kawasan pedalaman. Okey. Di sini cikgu tarik perhatian awak. Pedalaman dengan pendalaman. Kalau pedalaman, contoh di sini dia merujuk kawasan yang agak terpencil, kawasan yang agak terpencil, agak jauh, itu pedalaman. Kalau pendalaman ni kerja-kerja untuk mendalamkan, contoh mendalamkan lubang kan, kerja pendalaman lubang. Itu bezanya pedalaman dengan pendalaman. Ada beza tu jangan salah penggunaan. Nombor 5. Perenang itu menemui maut di kolam yang di kompleks renang itu. Perenang itu menemui maut di kolam yang terdalam. Kolam yang paling dalam. Dia masuk berenang, dia
menemui ajal. Nombor 6, ilmunya dalam bidang komputer tidak pengetahuan abangnya. Sedalam. Sedalam ini, imbuhan se ini dia menunjukkan perbandingan. Ilmu yang dia ada dengan ilmu abang dia, dia dibandingkan. Tidak sedalam. Dibandingkan di sini sedalam. Okey. Sekarang kita nak uji minda kamu dengan kuis Kahoot. Okey, dengan kuis Kahoot. Di sini cikgu letakkan tata cara. Awak boleh Google Chrome. Awak type kahoot.it dan masukkan game pin ini. Okey, masukkan game pin ini. Masukkan nama. Okey. Okey. Okey, boleh cuba masuk. Awak dapat tak? Okey, masuk lagi. Tak ada. Okey, masuk lagi. Okey, kita ada. Kita bagi lagi 30 saat. Okey, 50 kita start 50 start. Okey, alhamdulillah. Terima kasih anak-anak cikgu. Okey, kita start. Bersedia? Bersedia semua? Bersedia? Cikgu start Cikgu start. Okey, kita start Okey. Siti Zulaikha seorang apa yang terkenal? Okey, bagus. 11. Penyanyi ni terkenal penyanyi ya. Okey, seterusnya. Tahniah Adha SKBE. Saya sedang kesalahan-kesalahan ejaan saya. Okey, tahniah. Saya sedang membetulkan kesalahan ejaan. Bukan pembetulan. Saya sedang pembetulan kesalahan. Salah ni. Saya sedang membetulkan kesalahan. Saya sedang membetulkan. Okey, seterusnya. Okey, tahniah Adha SKBE Fatin Ahmad Najiha. Okey, teruskan. Orang ramai mangsa kemalangan itu sebelum polis ambulan tiba. Okey. Orang ramai menolong
Menolong mangsa kemalangan. Menolong mangsa kemalangan. Kakinya luka kaca semasa berjalan di pantai. Kakinya luka kerana apa? Kerana apa? Okey, tahniah. Terpijak kaca. Okey, seterusnya. Ibu menghidangkan yang lazat. Ingat kan? Kan diikuti dengan apa belakang ni cikgu cakap tadi? Menghidangkan diikuti dengan benda. Kan dengan benda. Di sini mana yang benda? Mana benda? Ni pemasak ni orang. Masakan inilah yang kita kata benda lah. Menghidangkan masakan. Okey, tahniah. Menghidangkan masakan. Menghidangkan masakan. Pulau Langkawi di seluruh Malaysia dan Singapura. Minta maaf kesalahan ejaan di sini. Pulau Langkawi di seluruh Malaysia. Okey. Okey, tahniah. Murid-murid itu sedang buku-buku di perpustakaan. Okey. Sedang buat apa? Okey, meminjam. Sedang meminjam, sedang meminjam. Okey, awak jawab, awak tengok pada paparan peranti awak nah. Jangan tengok pada skrin TV. Cikgu takut soalan yang cikgu kemukakan ni awak jawab soalan yang sebelum tu. Sekarang tengok pada paparan peranti awak, handphone awak nah. Okey, seterusnya. Sampah sarap harus dimasukkan ke dalam beg plastik sebelum Okey, dibuang. Sebelum dibuang. Sebelum dibuang. Mana yang kesalahan tu kena ulang kaji semula. Boleh tonton semula paparan ini selepas live cikgu ini. Okey, soalan yang ke-9. Dengar dengan teliti. Okey. Okey, tahniah ajaran guru. Dan soalan yang terakhir untuk slot kita hari ini. Layang-layang saya di dahan pokok. Layang-layang saya di dahan pokok. Disangkut, menyangkut, penyangkut atau tersangkut. Okey, soalan terakhir. Okey, mungkin tak sempat menjawab tu. Okey, tersangkut tersangkut dalam pokok. Kita tengok siapakah pemenang untuk kali ini. Okay, Najihah Gangsa tempat ketiga, tempat kedua Nabil, tahniah Najihah. Dan tempat pertama Fatin Ahmad. Tahniah Fatin Ahmad. Okey. Sekarang kita kembali
kembali paparan kita. Okey. Dan berakhirnya paparan itu tadi, maka tamatlah perkongsian cikgu pada hari ini dengan topik imbuhan. Okey, dan cikgu nak minta bantuan anak-anak masuk YouTube, cuba cari ataupun search MD Cikgu Fazilah, MD Cikgu Fazilah, dan tonton video-video paparan yang cikgu sediakan. Klik like dan boleh komen, seterusnya klik subscribe. Jangan lupa. Okey, maka berakhirnya paparan itu, maka berakhirlah perbincangan kita pada hari ini. Cikgu minta awak manfaatkanlah masa dengan belajar bersungguh-sungguh. Seperti kata pepatah, hiduplah seolah-olah engkau mati esok. Belajarlah seolah-olah engkau hidup selamanya. Assalamualaikum. Jumpa lagi. Daripada Anas bin Malik radhiyallahu anhu berkata, Nabi SAW pernah berdoa, Allahumma inni a'udzubika minal barasi wal jununi wal juzami wa min sayil asqam. Ya Allah, aku berlindung denganmu daripada penyakit sopak, penyakit gila, penyakit kusta dan penyakit-penyakit yang buruk. Hadis diriwayatkan oleh Al-Imam Abu Dawud dengan sanad yang sahih.